إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حجي محمد عيسى بن أحمد أنصار الله قدس الله سره، وإلى سيدنا وشيخنا الشيخ وسيدنا وشيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ni kita menggunakan kitab Aqidatul Mu'minin, muka surat 114. Ini bab yang paling penting dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Huraian 50 Aqaidul Iman. Aqaidul Iman ni tersimpan di dalam dua kalimah syahadah. Yang pertama, La ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Ini paling penting, ni wajib tahu semua. Siapa tak tahu berdosa seumur hidup. Setiap kali nafas keluar masuk, kalau mati dalam keadaan jahil tak tahu itu, dikhawatiri matinya su'ul khatimah. Maaf. Inilah kata ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dari dalam kalimah syahadah itu ada dua, iaitu yang pertama la ilaha illallah. Ada 50 aqaid, ada 50 kesimpulan, ada 50 perkara yang dibuat sebagai satu kesimpulan. Itu maksud kata Aqaidul Iman. Dalam aqaid itu, dalam simpulan itu ada 50 perkara, yang mana 50 perkara itu dijadikan satu kesimpulan iman. Maknanya siapa yang tak tahu 50 tu, maknanya dia itu lemah imannya.
lemah iman. Kalau dia mengaku dia beriman, kalau dia tak mengaku dia beriman, tentu dah kafir. Baik, habis. Kemudian dalam kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah, ada 18 aqaidul iman, 18 kesimpulan iman. Itu 18 perkara yang dia jadikan satu kesimpulan pada pengertian keimanan. Jadi dua-dua kalimah itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada 68 aqaidul iman. 68 aqaidul iman maknanya 68 kesimpulan iman. Artinya 68 perkara yang disimpulkan sebagai pengertian keimanan. Mana siapa tak tahu 68 perkara keimanan ini, bermakna dia itu berdosa besar. Taklah jadi kafir, tapi berdosa besar. Sebab apa? Sebab tak kenal Allah dan tak kenal Rasulullah dan tak kenal perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Maka wajiblah kita belajar. Yang dah belajar wajiblah pula dia mengingati. Ingat macam ingat Fatihah tu, biar hadam sampai mati. Kalau tak jadi iman yang khawasul khawas, sekurang-kurangnya jadilah iman orang awam yang adalah tiket untuk masuk syurga. Ni tiket nak masuk syurga. Baik. Huraian 50 aqaidul iman. 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu. Tengok dia aja Ta'ala tu tak betul, cuba perbetulkan balik. Ta, ain, alif, lam, ya, tak ada titik. 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu terbahagi kepada 4 sifat pula. 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala wajib diketahui oleh setiap mukallaf, iaitu terbahagi kepada 4. Yang pertamanya nafsiyah, yang keduanya salbiyah, yang ketiganya ma'ani, yang keempatnya maknawiyah. Apa dia nafsiyah? Iaitu wujud. Sifat nafsiyah maknanya sifat yang menyatakan adanya zat Allah yang wajibul wujud, yang wajib ada. Nafsiyah maknanya satu sifat yang menyatakan adanya zat Tuhan yang wajibul wujud, yang wajib ada. Itu masuk kata nafsiyah. Ya, sifat yang menyatakan adanya zat Tuhan yang wajibul wujud. Baik, habis satu. Tu makna kata nafsiyah. Yang keduanya salbiyah. Apa maksud sifat salbiyah? Salbiyah ialah sifat yang menyatakan ternapi kekurangan pada zat Allah. Salbiyah maknanya sifat yang menyatakan ternapi sifat kekurangan pada diri Allah atau pada zat Allah. Baik, kata Pak Da'el Mekah, pengarang kitab Bakuratul Amani, kata Pak Da'el Mekah itu Syekh Ismail Al-Fatani Al-Makki Al-Mukarramah, itu seorang ulama Melayu Fatani.
yang wafat di Makkatul Mukarramah, yang juga pernah menjadi guru di Masjidil Haram masa hayatnya. Banyak mengarang kitab-kitab, ya, antaranya kitab Baquratul Amani, kitab tauhid yang terkenal sampai hari ni orang duk buat kajian, orang buat pengajian. Salah seorang di antara pemimpin atau khalifah tarekat Syattariyah, salah silahnya sampai ke Syekh Daud Al-Fatani, dan guru saya mengambil tarekat Syattariyah daripada Syekh Padain Lindah. Kata Syekh Ismail atau Pak Dail Mekah ni, dia kata sifat salbiyah di sini dengan makna insilabun. Sifat salbiyah di sini, salbiyah dengan pengertian insilabun. Salbiyah dengan pengertian insilabun. Alif nun sin lam alif ba, insilabun. Saya ulangi, kata Pak Dail Mekah, salbiyah di sini iaitu salbiyah dengan pengertian insilabun, maknanya ternapi sifat kekurangan pada zat Allah. Ternapi sifat kekurangan pada zat Allah. Faham molek ni? Apa makna salbiyah? Salbiyah maknanya penafian. Insilabun maknanya ternapi. Salbiyah maknanya penafian. Insilabun maknanya ternapi. Jadi apa yang nak dihuraikan oleh Padain tu? Yang nak dihurai tu ialah, kalau salbiyah maknanya penafian, kita yang menafikan. Kita yang menafikan. Hakikatnya Allah itu memang sudah ternapi. Kita menafikan ataupun kita tak menafikan, hakikatnya Allah itu sudah ternapi sifat kekurangan pada dirinya. Maka itu pada yang kata salbiyah itu dengan makna insilabun. Kita menafikankah, kita tak menafikankah, dia tetap ternapi sifat kekurangan. Itu maksud kata ternapi sifat kekurangan. Baik, apa yang dia nak nafi tu? Kalau kita lihat dalam gambar rajah di situ, sifat salbiyah tu ada 5. Apa dia? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Cuba tengok ta'ala semua dia ajar salah. Dan kitab ni ajar ta'ala semua salah. Tu betul lah. Ta, ain, alif, lam, ya, tak ada titik. Kalau dia tulis ta, ain, lam, ya tu dia ta'la. Jadi ta'la, tak jadi ta'ala. Ijaz salah, makna dia jadi lain lah. Baik, dalam sifat salbiyah ni ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Apa makna qidam? Qidam maknanya sedia kala. Habis apa yang ternapinya? Ternapinya itu ialah ada mula bagi adanya Allah. Ternapinya itu ialah ada mula bagi adanya Allah itu. Allah itu ada, ternapi, ada mula. Itu kata salbiyah tu. Tu kata insilabun. Insilabun tu lawan bagi qidam tu. Makna qidam tu. Qidam makna sedia kala,
maknanya ternapi ada mula. Ternapi ada mula tu makna salbiah. Ternapi ada mula tu makna salbiah dalam pengertian sifat salbiah di sini. Yang keduanya baqa. Baqa maknanya apa? Baqa maknanya kekal. Apa makna kekal? Makna kekal ialah ternapi ada musnah, ternapi ada mati, ternapi ada binasa, ternapi adanya hancur pada hak Allah Ta'ala. Itu ternapi. Maka masuk kata salbiah dalam sifat baqa ni ialah ternapi musnah Allah itu. Itu masuk kata salbiah di situ. Yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia mukhalafatuhu tu tak betul tu. Betul sikit. Min kha alif, mim kha alif, lam fa ta ha, mukhalafatuhu. Gitu. Ta'ala ta ain alif lam ya tada titik lil hawadis. Tu betul lah. Apa maksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Tidak bersalahan Allah Ta'ala itu bagi yang baharu. Mana kata Allah tak serupa dengan yang baru. Artinya ternapi menyerupai sesuatu. Maksud kata salbiah itu ialah ternapi Allah itu menyerupai sesuatu. Itu maksud salbiah tu. Mafhum dari makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu Allah itu ternapi menyerupai sesuatu. Mana Allah Ta'ala tidak ada syirik baginya. Apa maksud syirik? Syirik maknanya menyamai sesuatu ataupun seumpama sesuatu ataupun seperti sesuatu. Jadi Allah ni tak boleh nak dimisalkan dengan sesuatu, tak boleh. Ya. Allah ni tak boleh nak dimisalkan dengan sesuatu. Dia ternapi mukhalafah, ternapi laisa kamitslihi syai'. Yang ketiga, qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri? Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri bukan makna berdikari. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri bukan dengan makna Allah Ta'ala tak berhajat kepada pembantu di dalam pemerintahannya, perbuatannya dan sebagainya. Jangan faham lagu tu salah. Salah faham tu. Banyak orang faham qiyamuhu ta'ala binafsi ialah Allah tidak berhajat kepada pembantu di dalam perbuatannya. Salah maknanya tu. Allah Ta'ala tak berhajat kepada pembantu ataupun alat di dalam perbuatannya. Itu dalam bab wahdaniyah pada af'al. Dalam bab wahdaniyah pada af'al, bukan pada bab qiyamuhu ta'ala binafsi. Banyak orang tersalah di situ. Jadi dalam bab qiyamuhu binafsi, Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Makna Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri iaitu Allah Ta'ala itu maha kaya. Maknanya Allah Ta'ala itu maha kaya. Macam mana kata Allah Ta'ala maha kaya? Allah ada harta ke? Allah itu maha kaya bukan dinisbahkan kepada harta. Maha kaya Allah Ta'ala bukan dinisbahkan kepada banyak harta. Salah. Itu sifat makhluk. Makhluk kita kata dia banyak tanah,
Dia ada ratus ribu hektar tanah dia di dunia ni. Oh, jadi kita kata dia kaya, nisbah kata dia banyak tanah, banyak harta. Dia Allah Ta'ala maha kaya bukan dengan makna banyak harta. Harta tu bukan makhluk ini bukan harta Allah. Makhluk itu adalah perkara yang dijadikan oleh Allah, dan Allah tidak mengambil faedah dari makhluk yang ia jadikan. Maka jangan kita kata Allah Ta'ala tu maha kaya, dia banyak harta, tu salah. Ada dulu pernah orang kata Allah Ta'ala maha kaya. Apa maksudnya? Ini sekalian alam semua harta Allah. Salah faham tu. Salah faham lagu tu boleh cedera akidah. Boleh cedera tu. Sebab tu kena ngaji. Jadi maksud kata Allah Ta'ala maha kaya ni apa dia? Baik, dengar molek. Kita dah cerita banyak kali, kita ulangi. Maksud kata qiyamuhu binafsi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, iaitu Allah Ta'ala itu maha kaya. Maknanya ialah yang pertama, ada Allah itu tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Itu makna pertama. Makna qiyamuhu binafsi tu, Allah tidak ada Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Faham? Faham boleh dengan lebat mai? Tu makna qiyamuhu binafsi ni, fardu ain mengetahui dia ni. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wujud Allah itu tidak berhajat kepada tempat untuk ia wujud. Wujud Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada tempat untuk ia wujud. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsi yang kedua, iaitu makna Allah Ta'ala itu maha kaya. Mana ada satu perkara yang ada ia tak berhajat kepada yang menjadikan? Mana ada satu perkara yang ada iaitu tak berhajat kepada tempat? Semua yang ada ni berhajat kepada yang menjadikan, iaitu Allah, dan berhajat kepada tempat, iaitu tempat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuknya. Allah tak berhajat kepada dua-dua itu. Itu kata makna maha kaya Allah. Yang ketiga, makna maha kaya Allah, Allah tidak mengambil manfaat dari makhluk yang ia jadikan. Allah tidak mengambil manfaat daripada makhluk yang ia jadikan. Macam kita ambil manfaat, kita buat rumah pasal kita nak duduk dalam rumah, kita beli kereta pasal kita nak meronda, kita tanam pokok pasal kita nak makan buahnya, kita bersedekah sebab kita nak pahala dari Allah, kita beribadah sebab kita takut azab Allah. Jadi kita buat apa pun semua ada hajat, semua ada maksud, semuanya mengambil manfaat dari apa yang kita buat. Ada juga orang yang buat benda yang tak memberi manfaat kepadanya, bahkan membinasakan dirinya. Ada. Apa dia? Hisap dadah, minum racun. Itu semua membahayakan diri. Itu orang hilang kewarasan akal. Itu tak termasuk. Itu nombor 3. Yang keempat, Allah tidak mengambil faedah dari ibadah hamba-hambanya kepadanya. Allah tak mengambil faedah dari ibadah hamba-hambanya kepadanya. Kita solat bukan meninggikan darjat Allah. Kita beribadah bukan meninggikan martabat ketuhanan Allah dah. Kita solat ke kita tak solat ke, Allah tetap dengan ketuhanannya. Tak macam ahli politik. Orang tak sokong dia, bulan 7 ni jatuh dah. Orang sokong duduk lagi situ. Siapa sokong cerdik sangatlah.
Itulah cerita dia. Tapi Allah Ta'ala ni, orang ibadah ke, orang tak ibadah ke kepada dia, dia tetap dengan ketuhanannya. Itu kata Allah, itu kata ilahun wa rabbun. Ketuhanan dan pentadbiran, pentadbir sekalian ala. Dan yang kelima, Allah Ta'ala tempat berhajat sekalian makhluk. Itu 5 pengertian Allah Maha Kaya. Itu juga pengertian qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi Allah itu berdiri dengan sendiri, ringkasnya. Daripada 5 pengertian tadi, terhimpun dalam satu pengertian qiyamuhu ta'ala binafsi. Satu perkataan, berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri. Maka ternapi Allah itu berhajat kepada makhluk. Ternapi Allah itu berhajat kepada makhluk, itu makna salbiyah. Salbiyah dengan makna instilabun. Baik, habis. Yang kelima, wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Keesaan. Allah Ta'ala itu Maha Esa. Ternapi berbilang-bilang zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Maha Esa Allah pada zatnya, Maha Esa Allah pada sifatnya, Maha Esa Allah pada perbuatannya. Masuk kata Maha Esa Allah pada perbuatannya macam mana? Itu segala perbuatan yang terbit di alam, semuanya perbuatan Allah. Makhluk tidak ada perbuatan. Bahkan perbuatan makhluk itu adalah perbuatan Allah. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan sekalian kamu dan sekalian pekerjaan kamu. Apa yang kita ada, apa yang kita buat, Allah juga yang memperbuat. Saya duduk depan bercakap ni, Allah yang menggerakkan saya duduk dan bercakap. Bukan saya sendiri, tidak. Kita ni ibaratnya macam anak patung je lah. Macam cawan ni je lah. Kat mana kita letak kat situ lah dia duduk. Tak kat sini, sinilah dia duduknya. Letak kat sana, sana lah duduknya. Ibaratnya begitulah, kita digerakkan oleh Allah sahaja. Ya, mana Allah Ta'ala gerak begitu, begitulah jadinya. Alhamdulillah, Allah jadikan kita orang yang beriman. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan kita seorang Islam. Maka nikmat yang paling besar di dalam nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada makhluknya ialah nikmat iman dan Islam. Maka yang paling wajib kita syukuri sentiasa ialah nikmat iman dan Islam. Kita masih lagi rasa beriman dengan Allah. Kita masih lagi rasa takut dengan ancaman Allah. Kita masih lagi rasa bercita-cita untuk masuk dalam syurga yang Allah Ta'ala janji nak bagi kepada siapa yang beramal dengan amal soleh. Bermakna itu adalah iman. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tak tanggalkan keimanan itu daripada kita. Itulah nikmat yang paling besar. Pasal ada orang yang asalnya Islam tapi dah tak ada dah benda tu, tertanggal dari hatinya, jadi kafir, jadi murtad. Wal-iyazubillah. Bersyukurlah kita dengan iman. Jadi janganlah kita mempersendakan keimanan itu. Masuk kuil Hindu, menari dengan Hindu. Masuk kuil Hindu, nyalakan api pelita atau berhala Hindu. Apa cerita Ada pula yang menyokongnya. Tidakkah dia pernah mendengar ar-radu bil kufri kufrun? Redha ataupun suka kepada kekufuran itu maka hukumnya kufur. Alhamdulillah. Kita tak teringin nak buat lagu tu, takut tu bermakna ada iman. Allah jaga kita, Allah kasih kita lah. Itu tanda Allah sayang kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala bekalkan dalam hati rasa takut kalau jadi murtad.
Tapi kalau Allah sudah tidak mahu, maka Allah Ta'ala hilangkan rasa takut itu. Akhirnya dia jadi murtad, munafik, wal'iyazubillah min zalik, summa wal'iyazubillah. Jadi dalam luar majlis ilmu, kita tak boleh kata Allah menghendaki dia jadi gitu. Kita kena kata dia sendiri yang memilih jalan salahnya. Ya, benda jahat walaupun hakikatnya Allah yang menghendaki, tapi sebagai adab dengan Allah, jangan kata Allah menghendaki dia jadi jahat, jangan. Kita kena kata dia memilih jalan yang salah kerana menuruti nafsu dan syaitan. Jangan kata Allah yang pilihkan untuk dia, tak boleh. Jadi jahat adab dengan Allah. Yang baik, ya, yang baik kita kata Allah yang pilih, Allah yang tentukan. Jadi kita datang surau, kita dengar kuliah, kita solat, kita takut perintah Allah. Kalau kita tak buat, itu bermakna Allah yang pilih untuk kita. Bukan kerajinan kita, bukan keinginan kita, bukan kemahuan kita, bukan kebijaksanaan kita, tidak. Tapi Allah yang pilih kita. Alhamdulillah, Allah sayang kita. Jadi kita kena rasa Allah sayang kita. Sebab itulah Allah Ta'ala masih mengekalkan keimanan. Ada orang-orang soleh-solehin, bila dia memandang dengan menghalus-halusi, ya, dia akan rasa syahdu dengan Allah. Pasal apa? Walaupun dia jahat, tapi Allah masih sayang ke dia. Walaupun dia banyak dosa, tapi Allah Ta'ala masih sayang ke dia. Tanda Allah Ta'ala sayang ke dia lagu mana? Walaupun banyak dosa dia buat, tapi Allah Ta'ala masukkan dalam hati rasa nak bertaubat. Itu tanda Allah Ta'ala sayang. Walaupun dosa banyak, tapi Allah Ta'ala masuk dalam hati rasa nak bertaubat. Takut azab kubur ni, takut azab neraka. Itu tanda Tuhan sayang lalu. Maka jangan sia-siakan kasih sayang Allah Ta'ala itu. Kalau direntapnya kasih sayang itu, wal'iyazubillah, jadi Qarun, jadi Bal'am bin Ba'mura, wal'iyazubillah. Baik, habis. Itu makna salbiyah. Yang ketiga ni ma'ani. Apa makna sifat ma'ani? Ma'ani atau sifat ma'ani maknanya sifat yang menyatakan pada diri Allah itu ada sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Sifat ma'ani iaitu sifat yang menyatakan adanya pada diri Allah itu sifat-sifat kesempurnaan ataupun sifat kamalat dalam bahasa Arab yang tak terhingga banyaknya. Yang wajib kita tahu ada 7 saja. Dia tulis sini 5. Oh, 7. Belah senang sambung. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu namanya sifat ma'ani. Ya, baik. Apa dia kudrat? Kudrat maknanya kekuasaan. Iradat maknanya kemahuan. Ilmu maknanya pengetahuan. Hayat maknanya kehidupan. Sama maknanya pendengaran. Basar maknanya penglihatan. Kalam maknanya pembicaraan. Baik. Ada dalam setengah-setengah kitab, kudrat dia berbuah makna berkuasa. Ada juga setengah kitab dia tulis perkuasa. Ada pula setengah kitab dia tulis yang maha berkuasa. Saya sebut tadi kekuasaan. Habis mana satu betul? Kita kata semua betul lah. Kalau ikut dari segi bahasa, berlainan maknanya. Betul tak? Baik. Kalau sekarang kita kaji balik di segi ilmu bahasa. Ilmu tata bahasa. Ya, ilmu tata bahasa.
tata bahasa Arab dan tata bahasa Malaysia. Qudratun itu namanya isim masdar. Ya, qadara yaqdiru qadran ataupun qudratun. Itu isim masdar. Isim masdar itu sifat. Jadi isim masdar kalau orang mengaji nahwu maknanya apa? Isim masdar ni dalam bahasa Melayu dia kata kata terbitan ataupun akar kata. Betul? Kalau mengaji English, orang mengaji bahasa Inggeris, isim masdar ni ataupun kata terbitan ni disebut sebagai root word, akar kata. Root word, bukan root beer. Itu nama nak mampus. Ni root word, akar kata. Jadi kalau akar kata ni atau kata terbitan, dia ada di depan, ada an di belakang. Macam kementerian, kerajaan, kesihatan, kepeningan. Itu semua maknanya kata terbitan. Jadi qudratun ni kata terbitan. Makna asalnya ialah kekuasaan lah. Maka sinonim lah dengan sifat itu dengan makna kekuasaan. Contohnya apa dia? Kita nak tanya seseorang tu, apa rasa kamu setelah kematian ibu kamu? Saya sentiasa di dalam kesedihan. Kesedihan tu kan sifat. Dia tak kata saya bersedih, dia kata saya di dalam kesedihan. Itu sifat. Ya, sifat. Bersedih itu perbuatan. Kesedihan itu sifat. Dari sifat tu datangnya bersedih. Dan ada sifat kesedihan dulu, baru datangnya bersedih. Maka bersedih tu samarah sifat, hasil daripada sifat kesedihan. Begitulah kalau kita kata kudrat itu maknanya berkuasa. Berkuasa tu samaratus sifat, hasil sifat. Hasil sifat kekuasaan ialah berkuasa. Hasil sifat kekuasaan ialah berkuasa. Dia kena ada sifatnya dulu, baru dia boleh melahirkan satu perbuatan. Macam kita kata satu orang tu dia ada sifat pendengaran, barulah dia boleh mendengar. Engkau ada pendengaran tak? Ada. Apa tu lah kau dengar apa aku cakap? Maya, saya mendengar apa yang engkau bercakap sebab saya ada sifat pendengaran. Dia faham? Maka isim masdar tadi menunjukkan sifat, ya. Isim masdar itu menunjukkan sifat. Maka sifat-sifat yang ada dalam sifat ma'ani ni semua dengan makna isim masdar pada asalnya. Jadi kenapa ulama-ulama dulu ni dia tulis berkuasa? Adakah salah? Jangan kata salah. Kita kata itu pendekatan ulama dulu nak bagi orang mudah faham dalam mengaji tauhid. Pendekatan ulama dahulu nak bagi orang mudah faham dalam belajar tauhid, maka dia terjemahkan kudrat itu dengan berkuasa. Pendekatan dia. Bukanlah dia tak erti, nak bagi orang mudah faham. Ada pula yang bubuh mendengar mana yang maha berkuasa. Kudrat mana yang maha berkuasa. Kalau yang maha berkuasa itu bukan makna kudrat. Yang maha berkuasa kalau dalam bahasa Arab qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir yang maha berkuasa. Qadirun dia bukan isim masdar. Qadirun dia isim fa'il. Ya, isim fa'il.
yang maha berkuasa. Jadi kenapa ulama dulu dia pasal mana yang maha berkuasa, dia tak erti ke? Bukan dia tak erti, itulah pendekatannya kepada orang, bagi orang mudah faham pada zamannya. Ada pula ditulis dalam kitab Baqaratul Amani karangan Pak Daen, ya, kudrat itu dengan makna pekuasa. Kalau pekuasa, kalau dilihat pada maknanya ialah diri yang ampunya sifat, yang sama makna dengan yang maha berkuasa tadi. Salah ke? Tak salah. Itulah pendekatannya bagi orang mudah faham. Jadi kita jangan komplain apa ulama kata. Kalau tiada mereka, siapalah kita? Tiada mereka, kita pun tak tahu apa dia itu sifat Allah Ta'ala. Maka jangan komplain. Itu pendekatan mereka bagi memahamkan, ya, muridnya atau pengikutnya pada zamannya. Syekh Daud Al-Fatani sendiri dalam kitabnya dia tulis kudrat itu berkuasa. Kalau berkuasa itu fi'il mudhari', bukan isim masdar. Maka jangan menyalahkan mereka, ya, mereka tu terlebih alim pada kita, menggunung ilmunya, kalau dibanding dengan kita, taik kuku dia pun tak ada. Cuma kita di sini memperkatakan sedikit mengenai terjemahan kudrat oleh ulama-ulama terdahulu, supaya kita jangan menyalahkan mereka yang terdahulu, seperti mana banyak orang hari ini suka menyalahkan ulama-ulama dulu. Siapa yang mengatakan kitab sifat 20 tu hanyalah ilmu falsafah, tak ngaji pun tak apa. Berat ni lagu ni. Banyak orang yang lagu tula ni kebanyakannya lulusan Universiti Al-Azhar. Bukan, Universiti Madinatul Munawwarah. Banyak saya tengok, saya tak mau sebut siapa-siapa nama dia. Kalau tuan-tuan pernah mendengar, tahu sendirilah. Banyak orang-orang yang kelulusan Universiti Madinah ni, dia balik, dia duk kritik kitab-kitab sifat 20. Bagi dia ilmu yang sebenar tafsir dengan hadis je. Bagi dia ilmu yang sebenar tafsir dengan hadis saja. Sifat 20 ni bukan ilmu tambah-tambahan saja bagi dia, tak ngaji pun tak apa. Masya-Allah puak ni. Banyak puak ni sekarang, cukup banyak. Dia mirip kepada Wahabiyah, tapi dia tak mengaku dia Wahabi. Tapi dia mirip Wahabi, dia tak mengatakan Wahabi itu salah. Tu jenis orang lagu ni. Cukup banyak sekarang ni tuan. Cukup banyak. Kita tak mau sebut nama. Kalau siapa-siapa bertemu, jaga tambihun. Bubuh gi agostan lah. Tak payah gi rapat-rapat lah. Nanti hang kena penyakit dia lah. Berat, hang iktirat habis semua. Silap-silap, ya. Syekh Daud Al-Fatani pun iktirat habis. Padahal dia lah orang Melayu. Ya, antara ulama-ulama terawal mengarang kitab Jawi. Tutulan bidah surat. Itu makna kata maknawiyah, ma'ani. Kemudian sifat maknawiyah. Apa dia sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah itu ialah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Sifat maknawiyah itu ialah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Apa maksud sifat yang melazimi bagi ma'ani? Iaitu sifat yang menyatakan apabila Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ma'ani, maka sudah tentu sifatnya maknawiyah. Gitu. Boleh macam-macam makna ni, tapi saya bagi satu makna dulu. Nanti kita akan terang lagi dalam kitab yang lain.
Saya bagi dua makna malam ni. Satu makna ialah apabila kita memahami Allah ada sifat ma'ani, maka sudah tentu Allah itu bersifat pula dengan maknawiyah. Apa maksud ma'ani? Kekuasaan. Apa maksud maknawiyah? Sifat kekuasaan yang ada pada zat Allah itu ada selama-lamanya, tidak bercerai tanggal dari dirinya, kekal abadan abidin sarmadan wa sarmidin. Kekal baqa. Abadan abidin tu lain. Abadan abidin tu seperti syurga, neraka atau abadan abidin. Tapi sifat Allah ni dia bukan abadan abidin. Dia baqa. Baqa' ni kekal yang tak ada mula bagi adanya. Abadan abidin ni kekal tapi ada mula bagi adanya. Itu istilah dalam bahasa Arab. Abadan abidin sarmadan wa sarmidin, kekal selamanya tu. Kekal dengan makna ada mula bagi adanya, seperti syurga, neraka, lagi apa? Arash, kursi, roh, ajabaz zunub dan sebagainya tu. Ada 10 benda tu. Tu namanya perkara yang abadan abidin sarmadan wa sarmidin, kekal selama-lamanya, tapi kekal yang ada mula bagi adanya. Tapi sifat Allah, zat Allah, dia bukan abadan abidin, dia baqa'. Baqa' ni apa dia? Baqa' ni adanya tak ada mula, kekal selama-lamanya. Tu beza dari segi istilah bahasa. Jadi begitulah kudrat, artinya kekuasaan, iaitu sifat yang ada pada zat Allah. Kudrat ni satu sifat yang ada pada zat Allah. Itu sifat ma'ani. Ma'nawiyah ni apa dia? Ma'nawiyah ni sifat yang menyatakan adanya sifat ma'ani di zat Allah itu ada selama-lamanya, tidak musnah dan tidak bercerai tanggal dari zatnya. Boleh? Faham? Ada tulis? Ma'ani iaitu sifat yang menyatakan adanya sifat kesempurnaan di zat Allah, seperti kudrat tadi. Ma'nawiyah iaitu sifat yang menyatakan adanya sifat ma'ani di zat Allah itu ada selama-lamanya, tidak bercerai tanggal dari zat Allah. Itu kalam Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, Pondok Lanai Kedah. Dia saya pinjam, kata dia. Saya ngaji dengan dia. Baik. Jadi kita fahamkan apa itu nafsiyah, apa itu salbiyah, itu ma'ani ataupun ma'nawiyah, ya. Jadi sifat salbiyah ni dinamakan juga orang sifat adamiyah. Salbiyah itu dinamakan juga sifat adamiyah, ain dal mim ya ta marbutah, iaitu sifat yang ketiadaan, sifat yang dibangsakan kepada ketiadaan. Itu ketiadaan, sifat kekurangan bagi zat Allah. Ma'ani itu dinamakan juga sifat wujudiyah, ya, sifat yang wujudiyah, itu sifat yang bangsa ada di zat Allah. Sifat ma'nawiyah itu dinamakan sifat hal, itu keadaan yang menyatakan, ya, adanya zat Allah Ta'ala itu sifat yang ada di, sifat ma'ani yang ada di zat Allah itu ada selamanya. Sifat nafsiyah, sifat nafsiyah ni khilaf ulama. Setengah ulama kata nafsiyah itu sifat hal. Tapi bagi Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kata nafsiyah itu amrun i'tibari. Ya, amrun i'tibari. Itu perkara yang dapat dipaham oleh akal, pekerjaan akal sahaja. Hal pun pekerjaan akal juga. Amrun i'tibari pun pekerjaan akal juga. Cuma ulama tauhid membahagikan, kalau kata hal itu khusus, kalau kata amrun i'tibari itu umum. Maknanya serupa. Hal keadaan, amrun i'tibari pun keadaan juga. Cuma kalau kata hal itu khusus, kalau kata amrun i'tibari itu umum.
Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah kita sambung huraian sifat nafsiyah pada minggu yang akan datang. Lepas raya lah kot ni. Baik, soalan. Betulkah dia tanya, betulkah kita berkata, aku kata Allah bersemayam atas arasy seperti mana disebut Allah dalam Al-Quran? Adakah dalam Al-Quran disebut Allah bersemayam atas arasy? Tak ada kan? Ada? Ada ke? Anda pernah jumpa dalam Al-Quran ngaji Allah bersemayam di atas arasy? Ada? Siapa yang pernah jumpa lagu tu? Saya tanya. Ada? Ni orang yang bertanya. Mana ada Allah Ta'ala berkata dalam Quran Allah bersemayam atas arasy? Yang ada Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Yang tu ada. Dalam Quran dia sebut. Ada pula Quran cakap Melayu. Jadi orang Melayu yang terjemahkan Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa tu dengan makna Allah bersemayam atas arasy. Apa maksud semayam ni? Bersemayam. Bersemayam di sini dengan makna memerintah. Ya, macam kita kata raja itu bersemayam di singgah sananya. Maknanya raja itu memerintah di singgah sananya, iaitu di istananya. Dia duduk, dia memerintah sekalian negaranya. Jadi bersemayam dengan makna memerintah. Istawa dengan makna istaula, bukan dengan makna qu'ud, bukan dengan makna duduk. Kalau kita kata Allah duduk atas arasy, itu salah. Kalau kata bersemayam, bersemayam maksudnya apa? Apa yang dipaham dengan makna bersemayam? Kalau bersemayam itu dengan makna duduk, salah. Tapi kalau bersemayam itu dengan makna memerintah, istaula, mudah-mudahan itu betul. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan yang bernama Rahman itu di atas arasy istawa, ya, istawa dengan makna istaula, iaitu memerintah. Allah memerintah di atas arasy. Maknanya apa dia? Arasy itu pusat pemerintahan Allah Ta'ala. Di sanalah adanya Lauhul Mahfuz. Di sanalah adanya syurga. Di sanalah adanya qalam, itu pena yang menulis di Lauhul Mahfuz, yang satu hurufnya sebesar gunung Qaf. Entah dapat kita nak bayang besar mana arasy tu, ya. Arasy yang paling besar. Alam yang paling besar ialah arsyillah. Arasy itu adalah alam yang Allah jadikan yang paling besar, bukan Allah duduk di situ. Hanyalah pusat pemerintahan Allah, iaitu pusat satu tempat yang adanya, ya, takdir Allah tertulis di situ, yang dinamakan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz tu ia satu papan yang tertulis segala takdir Allah, yang dinamakan takdir muallaq. Jadi arasy itu bukanlah tempat Allah duduk seperti mana dipaham oleh orang Wahabi. Tapi arasy itu ialah pusat pemerintahan Allah. Maka ulama-ulama ahli sunnah menyebutkan arasy itu ialah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa dengan makna istaula, memerintah, bukan dengan makna duduk, ya. Siapa kata duduk, salah. Jadi zaman Imam Malik dulu, pernah satu muridnya bertanya. Dia kata, wahai tuan,
apakah makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Apa itu makna istawa? Maka kata Imam Malik, bertanya itu bid'ah. Pasal apa Imam Malik kata bertanya itu bid'ah? Imam Malik itu orang salafiyah. Jadi segala firman Allah yang mutasyabihat jangan ditanya, terima bulat-bulat sudah. Nah, zaman Imam Malik belum lagi Quran itu ditakwil. Mana-mana ayat mutasyabihat semuanya tafwid dan tawakuf kepada Allah. Jangan tanya. Tanya tu bid'ah. Tu Imam Malik tak jawab. Ya, sejarah keluarnya takwil ayat Quran yang mutasyabihat itu pada zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, itu pada tahun 300 Hijrah. Pasal apa dia takwil? Kerana nak mematikan hujah ahlul bid'ah, ahlul mubtadi' yang mendatangkan syubhah kesamaran dalam agama. Baik, habis. Soalan, boleh kongsikan apa-apa amalan untuk menghindari diri daripada terkena sihir, santau di dalam makanan, pukau dan sebagainya? Sebab zaman sekarang sangat banyak kes sihir yang sampai mati. Bagus mati. Takut mati. Satu ketika Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, adakah badanmu terasa sakit-sakit? Jibril tahu dah. Nabi kata, ya benar. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau terkena sihir. Disihir oleh seorang pendeta Yahudi namanya Labib. Dia telah mengambil sehelai daun kurma dan jarum, kemudian diikat dengan benang, dijampi dan dibuang di dalam telagamu. Maka engkau Rasulullah telah menggunakan air itu dan engkau terkena sihirnya. Masya Allah. Jibril masuk dalam telaga Nabi, ambil benda tu, tunjuk, dan dia hapuskan sihir. Baik. Jadi asbab daripada Nabi terkena sihir itu, turunlah Ma'uzatain, dua ayat yang dimulai dengan kalimah a'udzu. Yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Itu digelarkan Ma'uzatain, dua ayat yang dimulakan dengan a'udzu. Jadi Jibril pun ajarlah Nabi supaya membacakan dua ayat itu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi siapa-siapa yang nak menghindarkan diri daripada terkena sihir ataupun yang dah terkena sihir, maka amalkanlah dua ayat ini, kerana ia ada ambilan daripada hadis Nabi SAW. Habis itu nak baca banyak mana? Tak pula diterangkan dalam hadis berapa kali banyak nak baca. Baca ajalah, tak payah kira. Cuma kalau kita nak kira juga, pasal apa? Maklumlah kira ni berkira dengan Tuhan. Kita orang awam suka berkira-kira dengan Tuhan. Kalau orang-orang kewalian dia tak kira, dia baca sebanyak-banyaknya. Dia kena kira juga. Bacalah 42 kali di waktu pagi, qul a'udzu birabbil falaq. 42 kali di waktu petang atau malam, qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan tak terkenalah sihir jika diizin dengan Allah. Kalau kita nak masuk kedai makan, tak tahu orang bosan tahu apa dalam tu, sebelum masuk tu baca dulu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca 7 kali. Kalaulah benda tak molek, nescaya Allah Ta'ala tunjukkan ataupun diberatkan rasa hati daripada memasuki. Sebelum masuk baca 7 kali. Kalaulah orang kenakan kita dalam kedai tu orang sihir, orang pukau ataupun orang santau, mudah-mudahan santaunya, pukaunya, sihirnya tidak menjadi. Mudah-mudahan ya. Sebelum masuk kedai makan baca dulu surah Al-Kautsar 7 kali baru keluar daripada kereta, atau barulah masuk ke dalam kedai tu. Jangan terus celapak masuk. On the way nak berjalan tu baca dulu. Elok sampai kedainya habis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masuk dalam hati. Rasa berat ke rasa ringan? Baik, itulah yang saya tahu ya tentang ayat untuk menghindari daripada terkena sihir. Tanya orang lain lah pula, saya tak pandai. Tu yang erti. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ada lagi ya? Ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana sighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattahu ya razzaq. Iftah lana fathan qariba كما فتنته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم.